everyone. Jadi dalam video kali ini kita akan selesaikan latihan formatif 4.4 untuk fizik tingkatan 4. Jadi untuk soalan pertama, nyatakan kuantiti fizik yang malar dalam hukum Boyle, hukum Charles dan hukum Gay-Lussac. So sebelum kita jawab soalan ni, untuk keseluruhan bab 4.4 ada satu tips yang boleh menyenangkan kita untuk faham, iaitu P, V, T dan G, C, B. Maksud dia, sekiranya kita nak cerita tentang hukum Boyle, kuantiti yang dikaji adalah hubungan antara tekanan P dan juga isi padu V. Dan sebaliknya, sekiranya kita nak kaji tentang hukum Charles, kuantiti yang kita nak kaji ialah isi padu dan suhu, manakala yang malar adalah tekanan P. Dan yang ketiga, untuk hukum Gay-Lussac, kuantiti yang kita nak kaji ialah tekanan dan juga suhu. Jadi kuantiti yang perlu dimalarkan adalah isi padu. Jadi kuantiti fizik yang dimalarkan untuk hukum Boyle, kita kaji P dengan V, jadi yang malar adalah suhu. Untuk hukum Charles, yang kita nak kaji ialah V dan T, jadi yang malar adalah tekanan. Dan yang ketiga, hukum Gay-Lussac, yang kita nak kaji adalah hubungan antara tekanan dan juga suhu, jadi yang malar adalah isi padu. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Sebuah picagari mengandungi 50 cm padu udara pada tekanan 110 kPa. Hujung picagari itu ditutup dan ombohnya ditolak dengan perlahan sehingga isi padu udara menjadi 20 cm padu. Berapakah tekanan udara termampat di dalam picagari itu? Jadi dengan merujuk kepada PVT dan GCB, yang kita nak kaji adalah isi padu dan juga tekanan. So soalan ini adalah melibatkan hukum Boyle, dan formula untuk hukum Boyle ialah P1 V1 sama dengan P2 V2, dan kita gantikan nilai. 1 ialah sebelum, 2 adalah selepas. Jadi 110 kilo Pascal, 110,000 darab dengan 50 cm padu sama dengan P2 yang kita nak cari, dan V2 adalah 20 cm padu. Jadi kita susun semula, kita dapat P2 sama dengan 110,000 per 20 darab dengan 50. Kita dapat 275,000 Pascal ataupun 275 kilo Pascal. Okey, soalan nombor 3. Satu gelembung udara yang terperangkap di bawah sehelai daun di dalam sebuah tasik mempunyai isi padu 1.60 cm padu pada suhu 38 darjah Celsius. Hitungkan isi padu gelembung jika suhu air di dalam tasik turun kepada 26 darjah Celsius dengan merujuk kepada PVT dan GCB. Soalan melibatkan isi padu dan juga suhu. Jadi ini adalah soalan berkaitan dengan hukum Charles. Formula adalah V1 over T1 is equal to V2 over T2. Dan apa yang kita perlu hati-hati ialah kita kena pastikan suhu ditukar kepada unit Kelvin. Jadi T1 bersamaan dengan 38 darjah Celsius. Kalau kita nak tukarkan kepada Kelvin, apa yang perlu kita buat ialah tambah dengan 273. (311 Kelvin), manakala T2 26 darjah Celsius (299 Kelvin). Selepas itu kita akan gantikan dalam formula. V2 over 299. So V2 is equal to
1.6 over 311 times 299 sama dengan 1.54 unit adalah sentimeter padu. Okey, kita pergi pada soalan nombor 4. Tekanan di dalam sebuah silinder gas ialah 175 kilopascal pada suhu 27 darjah Celsius. Sekali lagi, sekiranya melibatkan suhu, perlu tukarkan dia kepada Kelvin. Haba daripada sebuah relau yang berhampiran menyebabkan tekanan gas bertambah kepada 300 kilopascal. Berapakah suhu gas di dalam silinder itu? So, kita mulakan dengan PVT, G, C, B yang terlibat ni adalah tekanan P dan juga suhu T. So, hukum yang terlibat adalah hukum Gay-Lussac dengan formula P1 over T1 is equal to P2 over T2. Dan seperti biasa, kita punya suhu perlu ditukarkan kepada Kelvin. 27 tambah 273 bersamaan dengan 300 Kelvin. Gantikan dalam formula, kita dapat 175 kilo over 300 sama dengan 300 kilopascal T2. So T2 is equal to 300,000 over 175,000 times 300 dan kita akan dapat 514.29 Kelvin bersamaan dengan, kalau kita nak tukarkan balik kepada darjah Celsius, tolak sahaja dengan 273. 241.29 darjah Celsius. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 5. Rajah 4.35 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji hubungan antara tekanan dengan suhu bagi udara di dalam sebuah kelalang dasar bulat. Kenal pasti 4 aspek dalam susunan radas ini yang boleh menjejaskan kejituan keputusan eksperimen ini. Dan B, cadangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti. Jadi kelemahan yang pertama ialah kita kena pastikan kelalang dasar bulat ini direndamkan sepenuhnya dalam air, yang tu yang pertama. Dan yang kedua, termometer punya babuli perlu direndamkan sepenuhnya dalam air juga. Kalau boleh, kita rendamkan di bahagian bawah bikar. Dan yang ketiga, yang kehilangan di sini adalah satu pengacau, sebab kita nak kacau air pada setiap masa untuk pastikan suhu air adalah seragam. Dan yang keempat, kita perlu naikkan tolok tekanan ataupun tolok border ini pada ketinggian yang at least sama dengan paras kelalang dasar bulat untuk memudahkan kita membaca bacaan pada tolok tekanan. Jadi untuk aspek yang pertama, kelalang dasar bulat, saya terus jawab B sekali di sini. So, apa masalah yang ada pada kelalang dasar bulat ialah kelalang dasar bulat tidak direndamkan sepenuhnya dalam air. Jadi untuk memperbaiki kelemahan, kita rendamkan kelalang dasar bulat, direndamkan sepenuhnya dalam air. Yang pertama. Untuk yang kedua, kedudukan termometer di permukaan air, itu masalah dia, ataupun kedudukan babuli termometer di permukaan air. Jadi apa yang kita boleh ubah suai adalah kita masukkan ataupun rendamkan babuli termometer di bahagian bawah bikar
Dan yang ketiga, tiada pengacau. So, untuk memperbaiki kelemahan ini, kita letakkan pengacau untuk pastikan suhu air adalah seragam. Sebab bila kita selalu kacau ataupun kacau air tu pada setiap masa, air punya suhu kita dapat pastikan adalah seragam. Dan yang keempat, tolak tekanan pada paras yang rendah. So, apa yang kita boleh buat ialah kita letakkan tolak tekanan di atas satu blok kayu supaya sama paras dengan kelalang dasar bulat. Supaya bacaan dapat dibuat dengan lebih senang. Okey, itu sahaja untuk latihan formatif 4.4 Fizik tingkatan 4. Thank you for watching.